Saya ingat saya boleh buat satu grup khusus ini untuk fikir tahawulat. Nanti kita tengok macam mana insya-Allah. Jadi apa-apa yang ini kita share dalam grup senang. Bagi mereka yang berminat. Ya. 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 Ada. Kita harus lakukan ini dan lakukan itu. Dia banyak nasihat ini tentang ini perkara ini. Tetapi Habib Abu Bakar ni terus terang saya mengatakan, kalau kita lihat ceramah beliau di Yaman, yang ini perkara berbeza. Kalau dia dekat sini saya tengok dia punya ceramah very relax. Tapi kalau dekat sana, Masya Allah, dia sebut ini tentang Syam, dia sebut ini tentang Iraq, dia sebut ini tentang Yaman, dan yang ini dia banyak benda yang disebutkan. Nah, dan kitabnya juga, dalam kitabnya Al-Usus wal-Mutalaqat juga ini disebutkan pada perkara. Jadi apa yang saya lihat beliau dekat sini, kalau datang Singapura beliau tak sebut sangat tentang benda-benda sebahagian daripada perkara ini. Mungkin ini disebabkan benda ini sensitif. Okey, kita teruskan insya-Allah ya, daripada mana kita berhenti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 81. Muka surat apa? 81. Boy. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawawi dan ulama lainnya memilih pendapat bahawa Lailatul Qadar turun tidak terbatas dalam masa 10 hari tersebut. Lailatul Qadar adalah satu-satunya malam yang paling utama sepanjang tahun. Teruskan. Hadis sahih menyebut, barang siapa mengerjakan solat di malam Lailatul Qadar kerana membenarkan bahawa Lailatul Qadar itu hak dan taat, dan kerana memohon redha dan pahala Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah terjadi. Menurut lain riwayat, dan juga dosanya yang belum dilakukan. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis, barang siapa selalu berjemaah solat maghrib dan isyak sampai habis bulan Ramadan, maka sungguh bererti telah mengambil bahagian dari Lailatul Qadar dengan kadar sempurna. Nah, di sini penulis membicarakan tentang kelebihan yang di malam Lailatul Qadar, dan kalau kita lihat sebabun nuzul bagi ayat ataupun suratul Qadar, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka apabila dengar tentang kisah Nabi Musa AS dan juga tentang Bani Israel, ada seorang abid daripada Bani Israel yang berjihad fi sabilillah selama beberapa ratus tahun. Jadi mereka menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini umur kita pendek-pendek. Bagaimana kita nak mendapatkan apa yang mereka telah mendapatkan? Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar. Dan Nabi SAW mengatakan, walaupun mafhumnya, walaupun ini umur umatku pendek, akan tetapi mereka akan diberikan pahala, seolah-olah mereka hidup ini pada waktu yang panjang. Beribadah pada malam Lailatul Qadar ini seperti khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun ini 4 bulan. Cuba bayangkan. Jadi kalau satu orang ini misalnya tiap-tiap tahun ini dapat Lailatul Qadar, maka tiap-tiap tahun yang ini dikalikan 83 tahun ini 4 bulan. Jadi kalau dia hidup ini 80 tahun, kita kali, misalnya kita kali 60 kali, ataupun kita kali 50 kali selepas dia balik, maka dia mendapatkan bahagian yang besar disebabkan Lailatul Qadar. Maka ini adalah khususiyah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun satu orang mendapat sebahagian daripada malam, dia melakukan solat isyak berjemaah,
pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan kelebihannya. Apalagi ini solat subuh dan apalagi qiyam dan sebagainya. Dan begitu juga kita ada khilaf yang ulama berkenaan dengan adakah malam Lailatul Qadar tertentu pada malam 21 ataupun 23 seperti mana disebutkan Imam Syafi'i. Al-Imam Razali berbeza. Al-Imam Razali mengatakan tak semestinya Lailatul Qadar itu tertentu kepada sesuatu malam, maka ia boleh berpindah. Begitu juga dengan Al-Imam Nawawi seperti mana penulis ini mengatakan di sini. Selepas itu penulis ini menukilkan barang siapa mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar kerana membenarkan bahawa Lailatul Qadar itu hak dan taat dan kerana mohon ridha dan pahala, maka diampun segala dosanya yang telah berlalu. Nah, teruskan. Al-Bahaki meriwayatkan hadis lagi, barang siapa mengikuti jemaah solat Isyak terakhir di bulan Ramadan, maka sungguh telah memperolehi Lailatul Qadar. Orang yang berpendapat bahawa Lailatul Qadar itu tanggal 15 Syaban adalah syaz. Syaz ini maksudnya yang bercanggah dengan sahih. Yang dimaksudkan dengan syaz maksudnya dia bercanggah dengan pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Jadi itu adalah perkara yang bercanggah ini dengan apa yang sabit. Sebab dia mengatakan bila yang ini malam Lailatul Qadar, yang ini nisfu Syaban. Tapi ini pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Aywa. Iktikaf. Penutup. Iktikaf itu sudah dilakukan kapan saja waktunya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita boleh iktikaf walaupun 5 saat. Kita masuk masjid, kita niat iktikaf, kita keluar balik. Boleh. Tapi sebahagian mazhab tak boleh. Iktikaf mesti diiringi dengan puasa. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i paling senang. Kita boleh masuk ke dalam masjid bila-bila masa dan kita niat i'tikaf. Dan sekarang kita niat i'tikaf. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pahala. Tak semestinya kita nak kena puasa. Nah, teruskan. I'tikaf ialah diam lebih lama sedikit dari tumanina solat di dalam masjid atau serambinya yang tidak diyakini terbangun setelah pembangunan masjid atau diyakini bukan termasuk masjid. Nah, sekarang penulis ini mengatakan kadar yang paling minimum adalah tumanina seperti dalam solat. Jadi satu orang ini masuk ke dalam masjid, kadar tumanina. Kadar tumanina maksudnya dia mengatakan subhanallah, kadar ini. Maka kalau dia sampai kepada kadar ini, boleh niat i'tikaf di dalam masjid dan juga serambi masjid. Ini kita nak faham. Apakah yang dimaksudkan dengan serambi di sini? Dalam bahasa Arab ini dia dikenali sebagai rahbah. Rahbatul masajid. Kita di Singapura ini susah kita nak bayangkan perkara ini. Tapi cuba bayangkan kita berada di mana? Kita berada di Mesir. Jami' Al-Azhar. Sekarang bila kita masuk Jami' Al-Azhar, apa yang kita nampak? Mana masjid ini? Kita bayangkan kita masuk daripada pintu depan, kan? Bila kita masuk daripada pintu depan, apa yang kita lihat? Ini yang dimaksudkan dengan rahbah. Dia macam apa? Open space, kan? Lepas itu ada fountain kat tengah. Ini dikenali sebagai rahbatul masjid. Lepas itu kita jalan, baru yang ini kita sampai dekat tempat shelter dia. Ini masjid. Imam akan berada di dalam. Betul tak? Imam ada berada di dalam. Jadi kita lihat kalau kita pergi Jami' Azhar, kita pergi Jami' Amr bin As, biasa kalau kat Mesir banyak macam ini. Lepas itu dekat Morocco pun sama, dekat Jami' Qarawiyyin. Dia punya design sama. Mana lagi? Kita pergi Masjid Cordoba. Saya pergi Masjid Cordoba, sama. Begitu juga Jami' Ishbiliyah. Jami' Ishbiliyah dekat ini apa? Dekat Spain juga. Jadi ini dikenali ini sebagai rahbah. Jadi penulis sekarang dia mengatakan, adakah dibolehkan kita niat i'tikaf di rahbah ataupun kita nak kena masuk bahagian dalam? Maka kita kena lihat sama ada bahagian ini diwakafkan masjid ataupun tidak diwakafkan masjid. Kalau ia diwakafkan masjid, maka dia mengambil hukum masjid.
Jadi bila kita masuk kepada bahagian ini, dibolehkan kita melakukan niat i'tikaf. Tapi kalau ia tidak diwakafkan sebagai masjid, maka kita tidak boleh melakukan niat i'tikaf. Kita di Singapura ini kita tidak ada perkara seperti ini, tetapi kita ada sikit lebih kurang seperti ini. Bila kita masuk ini ke dalam masjid, misalan daripada kapak. Jadi bila kita masuk ke dalam masjid, seperti Masjid Abdul Razak, kita masuk daripada gate. Adakah ini tempat i'tikaf atau bukan tempat i'tikaf? Ini juga mengambil hukum rahbah, betul ke tidak? Dia seperti rahbatul masjid. Ini maksudnya tempat sebelum kita sampai kepada masjid. Adakah ini tempat i'tikaf atau bukan tempat i'tikaf? Ini bukan tempat i'tikaf. Sebab ia tidak diwakafkan sebagai musalla. Sama juga dengan Masjid Khalid. Masjid Khalid bila kita masuk daripada gate, belum lagi tempat ini i'tikaf. Tempat i'tikaf bila kita masuk ke dalam masjid. Jadi masjid-masjid ini di Tanah Melayu semua gitu kan. Kalau kita pergi Melaka pun sama juga. Bila kita masuk, dia belum lagi masjid. Masjid ini bila kita naik tangga dia sikit. Dia selalu bezakan dengan tangga sikit. Dia atas sikit. Jadi di sini penulis ini mengatakan, sama ada kita meyakini rahbah ini boleh niat i'tikaf ataupun tidak diyakini. Kita kena lihat ini kepada asalnya. Jadi beliau mengatakan, yang tidak diyakini terbangun setelah pembangunan masjid ataupun diyakini bukan termasuk masjid dengan niat i'tikaf. Yakni maksudnya, kalau kita meyakini ini termasuk daripada masjid, maka kita melakukan niat i'tikaf. Tapi kalau sekiranya tidak ini diyakini, maka kita tidak melakukan ini niat ini i'tikaf. Nah, teruskan. Apabila mutakif, orang yang beriktikaf yang tidak mengkhususkan waktu iktikaf sunnah atau nazarnya beranjak keluar dari masjid sekalipun untuk ke kamar kecil tanpa dengan niatan untuk kembali lagi, maka wajib memperbaharui niatnya jika ingin iktikaf kembali. Nah, sekarang ini keadaan adalah begini. Satu orang ini misalan dia melakukan niat i'tikaf di dalam masjid. Dan selepas itu dia keluar masjid. Lepas tidak masuk balik, adakah perlu dia niat i'tikaf sekali lagi ataupun tidak? Ini soalannya. Sekarang kita niat i'tikaf dalam Masjid Abdul Razak. Selepas itu kita keluar daripada Masjid Abdul Razak. Apabila kita masuk kembali, adakah perlu kita niat sekali lagi? Jawapannya adalah perlu kita niat sekali lagi. Melainkan kalau sekiranya kita niat untuk kita kembali kepada masjid bila kita keluar. Kalau sekiranya kita keluar disebabkan ada hajat, tak perlu kita niat sekali lagi. Ataupun kalau sekiranya kita meletakkan kadar, maksudnya kita niat untuk melakukan i'tikaf selama 3 jam. Satu orang ini misalnya dia nazar, dia melakukan i'tikaf 3 jam. Tapi selepas itu dia nak pergi tandas. Adakah dibolehkan dia keluar? Dibolehkan dia keluar. Akan tetapi apabila dia kembali kepada masjid, adakah perlu ini dia niat kembali ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak. Sebab sekarang ini dia bernazar untuk melakukan i'tikaf selama 3 jam. Maka apabila dia keluar daripada masjid, dia berazam untuk kembali kepada masjid. Dia keluar untuk menunaikan hajat. Maka dalam keadaan seperti ini tak perlu dia niat kembali. Tetapi misal yang disebutkan oleh penulis adalah kalau sekiranya dia keluar dan dia tidak ada keazaman untuk kembali, dia keluar. Selepas itu dia kembali balik ini kepada masjid. Sekarang dia perlu ini niat ini i'tikaf sekali lagi. Kita tidak mengatakan i'tikaf yang pertama sudah mencukupi, tidak. Dia nak kena i'tikaf sekali lagi. Niat i'tikaf sekali lagi. Mungkin kita boleh baca sekali lagi. Apabila mutakif, orang yang beriktikaf yang tidak mengkhususkan ini kita nak kena underline, yang tidak mengkhususkan waktu i'tikaf. Macam kita semua, ada tak kita khususkan waktu i'tikaf? Tak ada. Kita main masuk dekat masjid, kita pun tak tahu bila kita nak keluar. Maksudnya kita tidak mengkhususkan waktu. Aywa, jadi ini akan misal yang pertama, dia tidak mengkhususkan waktu i'tikaf. Sunnah atau nazarnya beranjak
keluar dari masjid sekalipun untuk ke kamar kecil tanpa dengan niatan untuk kembali lagi, maka wajib memperbaharui niatnya jika ingin iktikaf kembali. Boleh faham insya-Allah? Sekarang ini adalah keadaan yang pertama. Yang maksudnya dia tidak mengkhususkan masa i'tikaf. Dia masuk ke dalam masjid, dia niat i'tikaf. Selepas itu dia pergi tandas. Lepas itu dia nak balik kepada masjid. Maka kita mengatakan awak nak kena niat i'tikaf sekali lagi. Sebab niat yang pertama dah habis. Sebab awak dah keluar, awak tak azam untuk kembali. Dan awak tidak mengkhususkan waktu, maka awak nak kena niat sekali lagi. Teruskan. Demikian pula wajib memperbaharui jika ingin iktikaf kembali. Bagi orang yang menentukan batas waktu iktikaf, misal 1 hari, setelah keluar dari masjid untuk selain ke kamar kecil, apabila keluar dengan maksud kembali lagi, lalu kembali lagi beriktikaf, maka tidak wajib memperbaharui. Nah, ini adalah misal yang kedua. Situasi yang kedua. Situasi yang kedua adalah beliau mengatakan, demikian pula wajib memperbaharui jika ingin i'tikaf kembali bagi orang yang menentukan batas waktu i'tikafnya semisal 1 hari. Dan maksudnya sekarang dia mengatakan dia niat yang i'tikaf selama 1 hari dalam masjid. Jadi sekarang ini dia telah mengkhususkan waktu. Tapi selepas itu dia keluar masjid. Dia keluar bukan kerana hajat. Dia keluar bukan kerana hajat. Hajat ini maksudnya apa? Seperti pergi tandas kita mengatakan hajat. Makan dan minum. Yani satu orang ini perlu makan dan minum. Yang ini maksudnya bila dia mengkhususkan waktu yang i'tikaf dalam masjid, dia tak mungkin 24 jam dalam masjid tak keluar masjid. Boleh tak? Adakah seseorang itu mampu untuk duduk misalnya 24 jam dalam masjid, misalnya dalam masjid tak keluar? Hampir mustahil kita mengatakan. Yang ini dia mesti nak kena pergi tandas kan? Dia mesti nak pergi tandas, lepas tu dia nak makan. Maka ini kita mengatakan hajat. Hajat ini maksudnya keperluan. Jadi kalau dia pergi tandas, tidak ada masalah. Dia makan dan minum, tidak ada masalah. Dia nak pergi keluar mengambil wudu, tidak ada masalah. Dia nak mandi hadas, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia keluar tanpa yang ini hajat misalnya, dia keluar yang ini misalnya nak jalan-jalan dari luar, ini kita mengatakan bila dia kembali, wajib dia niat yang ini sekali lagi. Walaupun ini dia mengkhususkan ini waktu. Berbeza kalau sekiranya dia keluar kerana hajat. Maka di sini penulis ini membezakan di antara satu orang keluar kerana hajat dan satu orang keluar bukan kerana hajat. Kalau dia keluar bukan kerana hajat, dia nak kena memperbaharui ini niat ni kembali bila dia masuk ke dalam masjid. Boleh insya-Allah. Jadi dia mengatakan di sini, demikian pula wajib memperbaharui jika ingin iktikaf kembali bagi orang yang menentukan batas, misalnya 1 hari setelah keluar dari masjid untuk selain ke kamar kecil. Maksudnya selain yang hajat. Apabila keluar dengan maksud kembali lagi, lalu kembali lagi beriktikaf, maka tidak wajib memperbaharuinya. Ini adalah kalau sekiranya dia keluar atas ini hajatnya dan dia berazam untuk kembali ini ke masjid, maka tak perlu untuk dia niat ini i'tikaf sekali lagi. Dan misalnya satu orang ini dia bernazar untuk melakukan i'tikaf selama 24 jam. Jadi bila dia keluar masjid misalnya ke tandas, dia boleh keluar. Jadi bila dia balik, tak perlu dia niat sekali lagi. Tak perlu dia niat i'tikaf sekali lagi. Sebab dia tahu, dia mengkhususkan waktu dan dia memang berazam untuk kembali kepada masjid. Berbeza kalau sekiranya dia keluar dan dia tidak berazam untuk kembali kepada masjid. Maksudnya dia mengatakan saya nak keluar, saya tak nak balik ke dekat masjid. Kalau dia balik ini kepada masjid, dia nak kena niat. Sebab kenapa? Sebab sekarang dia keluar dan dia berazam untuk tidak kembali kepada masjid. Jadi ada 2 perkara di sini. Pertama sekali, sama ada dia keluar untuk selain hajat ataupun dia keluar dan dia tidak berazam untuk kembali. Tapi kalau sekiranya dia keluar dan dia berazam untuk kembali, maka tidak perlu dia niat ini i'tikaf sekali lagi.
Sebab i'tikaf yang pertama sudah mencukupi. Nah, teruskan. Keluar dari masjid tidak membahayakan dalam i'tikaf bila diniati sambung menyambung. Sebagaimana orang yang beriktikaf berniat menunaikan selama 1 minggu atau 1 bulan sambung menyambung. Nah, daripada terjemahan dia kita nak kena betulkan sedikit ya, sebab di sini penulis mengatakan wala yadurul khuruj fi i'tikafin nawa tatabu'ahu. Jadi maksudnya tidak ada masalah satu orang itu kalau dia keluar daripada masjid walaupun dia niat i'tikaf bersambungan, yakni dia mengkhususkan misalnya 3 hari, 1 minggu. Nabi SAW sebagai misal 10 hari. Nabi niat i'tikaf berapa hari? 10 hari. 10 hari dalam masjid. Maka kalau sekiranya seseorang itu melakukan niat sedemikian, dia boleh keluar daripada masjid kalau ada hajat, seperti mana kita mengatakan tadi. Maka keluar ini tidak memutuskan mualah, tidak memutuskan dia punya sambung menyambung. Cuma dia nak kena mengeluarkan masa keluar daripada 10 hari. Yang ni kalau sekiranya dia pergi tandas masa dia keluar, jadi dia nak kena bayar balik. Kalau sekiranya dia bernazar, dia nak kena bayar balik. Sebab waktu ini yang ada pada yang ditandas ini tidak dikira. Nah, teruskan. Lalu keluar masjid untuk buang air, sekalipun tidak amat berhajat, atau untuk mandi junub, atau mencuci najis. Jadi ini semua adalah perkara yang dibolehkan. Maksudnya dia tidak memotong waktu itu. Yani dia boleh kembali kepada masjid dan menyambung. Sekarang satu orang misalnya dia nazar untuk i'tikaf 1 minggu. Dalam 1 minggu itu dia keluar masjid. Dia keluar untuk pergi tandas, dia keluar untuk mencuci pakaian, dia keluar untuk makan dan minum. Maka ini tidak ada masalah. Dia boleh sambung balik, tak ada masalah. Sebab ada hajat, ada keperluan. Dia keluar daripada masjid. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Ini semua adalah keperluan. Penulis mengatakan mandi junub, mencuci najis. Maka ini semua adalah keperluan. Nah, teruskan. Sekalipun 2 hal ini bisa dilakukan di dalam masjid. Nah, walaupun seseorang itu boleh mandi dalam masjid. Ini soalan kita menanyakan sekarang, adakah dibolehkan seseorang itu mandi dalam masjid? Kalau seseorang itu dia betul-betul ini nak cuba, boleh dia mandi dalam masjid. Tetapi Islam ini tidak membebankan. Maksudnya Islam tidak mengatakan kamu sudah niat nazar i'tikaf, tak boleh keluar untuk mandi. Sebab mandi boleh dalam masjid, tapi siapa yang akan mandi dekat masjid? Kita kalau dekat Singapura kena halau terus, kena ban. Kalau kita i'tikaf dalam masjid, lepas itu kita mandi dalam masjid. Yani mandi di sini apa maksudnya? Maksudnya dia pasang seperti apa? Macam apa? Macam tent. Lepas itu dia mandi. Bukan maksudnya dia basahkan masjid. Sebab kita lihat kalau rahbatul masjid, rahbah ada tempat untuk mandi, tapi dalam lingkungan masjid. Jadi kalau masjid-masjid yang lama, dia boleh mandi dalam masjid. Dalam masjid dia mandi. Sebab kawasan masjid mungkin besar. Jadi ada perigi misalnya dalam masjid, dia mandi dekat situ. Ini kalau sekiranya wujud benda seperti ini. Tapi kalau masjid seperti kita, maka kita tidak boleh mandi dalam masjid. Walaupun tidak mustahil. Satu orang itu boleh mandi kalau dia nak, sembunyi-sembunyi. Tapi dalam keadaan seperti ini Islam tidak mewajibkan. Jadi di sini penulis ini mengatakan dia mengatakan mandi junub ataupun mencuci najis sekalipun 2 hal ini boleh dilakukan dalam masjid, tapi dalam menjaga marwah. Mungkin kita tukar ini, bukan gengsi. Ini gengsi mungkin bahasa Jawa. Demi menjaga marwah orang yang beriktikaf. Sebab kalau kita mengatakan walau macam mana pun awak nak kena mandi dalam masjid, jadi dia pun mandi dalam masjid. Bila dia mandi dalam masjid kena tangkap, masalah kan? Orang mengatakan apalah orang ini mandi kat masjid. Kalau zaman sekarang yang orang ambil video terus kasih viral. Lihat ini jemaah ini mandi dalam masjid. Maka di sini Islam tidak mewajibkannya, sebab ia boleh mencemarkan marwah kita kalau kita melakukannya. Nah, teruskan.
Tapi demi menjaga maruah orang yang beriktikaf dan kehormatan masjid, maka diperbolehkan keluar. Nah, diperbolehkan keluar untuk mandi dan mencuci pakaian, mencuci najis dan sebagainya. Maka ini tidak ada masalah. Bila dia balik kepada masjid, dia boleh teruskan iktikaf. Teruskan. Atau untuk makan, kerana makan di dalam masjid itu memalukan. Nah, ini juga adalah pertanyaan. Adakah sekarang satu orang ini misalnya dia niat iktikaf. Dia nazar iktikaf 3 hari 3 malam. Tapi dia nak kena makan. Jadi bila dia nak makan, dia nak kena keluar, nak kena cari makan. Tapi kalau kita mengatakan tak boleh keluar, makan walau macam mana pun semua di dalam masjid. Baik, makan boleh dalam masjid. Tetapi makan dalam masjid pun juga adalah perkara yang boleh membawa ini kepada masalah. Maka Islam tidak mewajibkannya. Maksudnya Islam membolehkan kita keluar untuk makan. Dia adalah daripada hajat. Ayo. Orang yang beriktikaf diperbolehkan berwudu setelah buang air sebab mengikut hukumnya. Sengaja keluar dari masjid untuk berwudu atau mandi sunnah tidak diperbolehkan. Tidak ada masalah keluar dari masjid untuk buang air dan sebagainya. Sekarang ini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seorang itu pergi tandas dan wuduk dia batal, maka dia mengambil wuduk, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya dia tidak memerlukan untuk dia mengambil wuduk, maka tidak dibolehkan ini dia keluar ini daripada masjid, sebab ini bukan dikirakan sebagai hajat. Dia ada wuduk. Dia bukan dikirakan ini sebagai hajat. Berbeza dengan pergi ke tandas. Pergi ke tandas ini adalah daripada hajat. Jadi sekarang penulis ini dia sedang menerangkan kepada kita bagaimana kita nak bezakan hajat dan bukan hajat. Jadi dia mengatakan kalau sekiranya suatu perkara itu tidak diperlukan, maka tidak dibolehkan ini dia keluar. Sebab ia bukan dikirakan sebagai satu hajat. Begitu juga yang ini tentang mandi sunat. Berbeza dengan mandi wajib. Kalau satu orang itu junub, maka dia boleh keluar. Tapi kalau sekiranya dia nak mandi yang sunnah, maka tidak dibolehkan. Sebab itu bukan dikirakan ini sebagai hajat. Nah, tidak ada masalah keluar dari masjid untuk buang air dan sebagainya ke tempat yang jauh, kecuali bila ada tempat yang lebih dekat atau terlalu jauh. Nah, zaman dahulu yang di masjid misalnya tempat tandas jauh daripada masjid. Jadi dia kalau nak pergi tandas misalnya nak kena jalan 100 meter, 200 meter, tidak ada masalah. Sebab ini kita mengatakan dia nak qada hajat ni. Tapi kalau sekiranya ada tempat yang dekat, maka dia nak kena pergi kepada tempat yang dekat. Wallahu a'lam. Ini bisawab. Masa pun dah sampai, kita berhenti di sini. Kita sambung insya-Allah ini pada minggu yang akan datang. Boleh insya-Allah ya. Ada siapa ada soalan? Jadi hukum mahkam i'tikaf kita lihat ini, subhanallah, ini banyak ya. Jadi bukan perkara yang mudah. Tapi biasanya orang melakukan i'tikaf, mereka tidak mengkhususkan masa. Sebab mengkhususkan masa, masya-Allah, susah sikit. Biasanya kita melakukan i'tikaf tiap kali masuk masjid niat i'tikaf. Lepas tu kita keluar. Bila kita masuk balik niat i'tikaf balik. Tetapi melainkan kalau satu orang itu nazar, nazar i'tikaf. Kita tak kena faham ini semua. Kalau dia bernazar ini i'tikaf selama 24 jam, 24 jam duduk. Tak boleh keluar. Hanya kalau ada hajat saja boleh keluar. Di sini kita tak kena faham. Bila kita boleh keluar, bila kita tidak boleh keluar. Tak boleh semang sepakat. Baik, insya-Allah kita bagaimana kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurabatin lana fi dinina wa ahli al-kutri unsa wa zabar rabbi wafiqna wa fidhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zikir kulla halalan da'ima wa ahila atabkiya ulama
نحصى بخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرنا برضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الرب. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة. وسلنا العورات وآمن روعتي. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي فاسمع فضلنا تدمنا لو بابتسام منا بالمصطفى الرسول نصى بكل سلي. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عندنا تشرف صحبي. والحمد لله في البدء والتناهي.